Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid satu Umar? Saya harap dan saya doakan semuanya berada di dalam keadaan baik. Jadi untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini iaitu hari Rabu 23 hari bulan 6 tahun 2021 pelajaran fiqh. Saya harap semua murid-murid dah bersedia dengan buku fiqh serta buku aktiviti masing-masing. Sebab di akhir pembelajaran nanti saya nak terangkan latihan yang kita kena buat pada buku aktiviti. Boleh ya? Okey, kalau dah sedia, Ustazah teruskan sekarang. Buka buku teks fiqh muka surat 14. Buku teks fiqh muka surat 14, kita masih lagi pada pelajaran yang ketiga di bawah tajuk bahagian-bahagian air. Ingat lagi tak pelajaran yang lepas? Saudara terangkan mengenai bahagian-bahagian air dan jenis-jenis air mutlak. Ingat lagi? Okey, bagi yang ingat, Alhamdulillah dan tahniah Ustazah ucapkan. Bagi yang dah lupa, tak apa, Ustazah ulang kaji sikit pada hari ini untuk tajuk yang lepas ya. Okey, sedia ya? Kita mulakan sekarang. Okey, bahagian-bahagian air. Ada 5 bahagian air. Tengok anak panah yang Ustazah tunjukkan. Bahagian air ada 5. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air mutanajis. Dan yang kelima, air muqayyad. Saudara semua murid-murid boleh ikut saya sebut ya. Kita ulang lagi sekali. 5 bahagian air. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Yang keempat, air mutanajis. Dan yang kelima, air muqayyad. 5 bahagian air. Okey. Nak tengok pula erti air mutlak. Apa erti air mutlak? Ialah air yang suci lagi menyucikan. Saya ulang. Erti air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Maknanya air itu dah suci kemudian boleh pula menyucikan. Okey. Kita nak tengok jenis-jenis air mutlak. Berapa ada air mutlak? Jenis air mutlak. Buka muka surat 15. Muka surat 15 jenis-jenis air mutlak. Ada 8 jenis air mutlak. Yang pertama, air mata air. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air salji. Yang kelima, air hujan. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air paip. Yang ke-8, air perigi. Kita ulang lagi sekali. Jenis air mutlak ada 8. Pertama, air mata air. Kedua, air laut. Ketiga, air sungai. Keempat, air salji. Kelima, air hujan. Keenam, air embun. Ketujuh, air paip. Dan yang ke-8, air perigi. 8 jenis air mutlak ni boleh digunakan untuk bersuci. Okey, hari ini kita nak masuk kepada jenis air, bahagian air yang kedua iaitu air musyammas. Kita nak masuk pada tajuk air musyammas. Okey, buka muka surat 16. Muka surat 16. Kita nak tengok pengertian air musyammas. Okey. Tengok anak panah yang saya tunjukkan erti air musyammas. Apa erti dia? Air yang berada di dalam bekas logam selain emas dan perak yang terdedah kepada panas matahari. Okey. Kita ulang lagi sekali, ikut saya baca ya. Pengertian air musyammas ialah air yang terdedah di dalam bekas logam
selain emas dan perak yang terdedah kepada panas matahari. Okey, maknanya air musyammas ni ialah air yang kita letakkan dalam bekas logam atau bukan bekas besi, tapi bukan emas dan perak ya, selain daripada emas dan perak, bekas besi. Kemudian bila dah diletak dalam air bekas logam tu, kita letak pula pada panas matahari, terdedah kepada panas matahari. Tu dinamakan air musyammas. Air yang di dalam bekas logam kemudian terdedah kepada panas matahari dinamakan air musyammas. Okey, kamu pernah tengok tak tone drum? Kalau tak tahu bekas besi tu, tone drum. Tone drum tu maknanya bekas besi lah. Bila ada dalam air tu letak dalam bekas tone drum tu, kemudian terdedah pula pada panas matahari, tu dinamakan air musyammas, ya. Air musyammas. Okey. Tengok muka surat 16. Muka surat 17. Muka surat 17. Okey, tu dialog antara guru dengan dua orang murid tu. Nak tengok hukum menggunakan air musyammas. Okey, murid perempuan tu tanya, "Ustaz, bolehkah air ini digunakan untuk berwuduk?" Air dalam atas meja tu, dalam periuk besi tu. Kemudian dah letak dalam air dalam periuk tu, bekas besi. Kemudian ada panas matahari. Nampak tak panas matahari tu? Ni. Matahari kan? Dia terdedah kepada panas matahari. Murid tu tanya, boleh tak guna untuk berwuduk? Apa jawapan ustaz tu? Tengok. Boleh, tetapi hukumnya makruh. Saya ulang, boleh tapi hukumnya makruh. Okey, murid lelaki pula tanya, apakah sebabnya? Okey, ustaz tu jawab lagi. Sebabnya air panas yang terdedah kepada cahaya matahari di dalam bekas logam akan mendatangkan penyakit kulit. Murid lelaki tanya, murid perempuan tanya, boleh tak guna untuk wuduk? Ustaz tu kata boleh tapi makruh. Murid lelaki pula tanya, kenapa hukumnya makruh? Sebab air yang terdedah kepada panas matahari yang di dalam bekas logam, apabila kita gunakan untuk berwuduk, hukumnya makruh sebab boleh mendatangkan penyakit kulit. Sebab tu dilarang menggunakan air musyammas. Okey. Saya nak terangkan pula makna makruh. Apa artinya makruh? Dalam hukum fiqah, makna makruh apabila sesuatu perkara kita tinggalkan, kita tak buat, kita tak lakukan, maknanya kita dapat pahala. Saya ulang, sesuatu perkara bila ditinggalkan, kita dapat pahala. Tu namanya makruh. Hukum makruh, bila suatu perkara tu kita tinggalkan daripada melakukannya, kita berpahala. Bukan kita buat, tapi kita tinggalkan perkara tu. Maknanya kita berpahala. Okey, kenapa air musyammas ni hukum dia makruh kita gunakan? Air yang dalam bekas logam, kemudian kita dedahkan kepada panas matahari, air tu jadi panas. Bila kita gunakan, hukumnya makruh sebab ia akan mendatangkan penyakit. Cuba kita celup tangan kita dalam bekas logam yang ada air yang terdedah pada panas matahari tu. Kita rasa panas kan? Bila kita rasa panas, cuba kita ambil uduk, kita basuh muka. Mesti mendatangkan penyakit. Sebab tu Islam melarang kita menggunakan air musyammas. Boleh faham ya? Boleh dapat sekarang? Okey. Kalau boleh dapat, dah faham, kita terus kepada latihan dalam buku aktiviti. Buku aktiviti fiqah, buka muka surat 21. Air musyammas ya. Okey. Tengok muka surat 21. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul mengenai air musyammas. Yang pertama, apakah maksud air musyammas? Okey, jawapan dia, air musyammas ialah air yang diletakkan di dalam bekas logam yang terdedah kepada panas matahari. Okey.
Soalan yang kedua, apa hukum menggunakan air musyammas? Hukum menggunakan air musyammas ialah makruh. Soalan yang ketiga, bolehkah air musyammas digunakan untuk berwuduk? Tadi Ustaz sudah cakap boleh kan? Boleh. Boleh digunakan untuk berwuduk. Cuma hukumnya adalah makruh. Boleh dapat semua? Okey, Ustazah harap semua murid-murid dapat dan faham apa yang Ustazah terangkan hari ini mengenai air musyammas. Setakat tu dulu pelajaran kita pada hari ini, hingga bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.